خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل. Kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, bab yang kedua pada menyatakan khauf. Apa makna khauf? Khauf artinya takut. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat takut adalah perasaan cemas, gemetar dan menyebabkan hati berasa pedih dan sakit. Disebabkan kebencian pada seseorang. Kadang-kala seseorang itu takut. Disebabkan oleh dosa ataupun mengenali Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kita takut sebab dosa kita, takut orang tangkap, takut didedahkan oleh orang, dibongkar oleh orang, itu takut kan. Satu lagi yang kita nak takut di sini, takut sebab kita kenal Allah. Aku takut ni maksiat yang kita buat ni Allah SWT tahu, jadi ini kita takut. Takut yang kedua adalah lebih sempurna daripada yang pertama. Ini kerana orang yang mengenal Allah akan takut padanya, sebagaimana Allah Taala firman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul takut pada Allah Taala di kalangan hamba-Nya iaitulah orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Dia panggil ulama di sini, kata di Imam Ghazali dalam Ihya dan juga Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan ulama itu iaitulah orang yang alim yang beramal dengan ilmunya. Itu mana ulama. Kalau kita Malaysia ni banyak ulama, persatuan ulama ada, dewan ulama ada, tak? Semua ulama-ulama tu dia jadi satu NGO dah. NGO. Jadi tak. Ulama di sini iaitulah ulama rabbani, ulama yang memahami dan beramal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, ana akhwafukum lillahi taala, aku orang yang paling takut pada Allah. Aku orang yang paling takut. Nabi sebut bila ketika datang 3 orang pemuda mari nak tengok macam mana ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang tu kata aku tak mau kahwin dah, nak ibadat terus. Yang seorang kata aku tak mau tidur, nak ibadat. Yang seorang tak mau makan, nak puasa terus. Nabi kata ana akhwafukum, aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku makan, aku berpuasa, aku tidur, aku salat dan aku juga berkahwin dengan isteri. Jadi kenapa kamu tak nak ikut? Jadi Nabi kata siapa dia? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi taujihkan umat ini kepada fitrah. Jadi kalau tidak kita lari daripada fitrah. Naam. Allahu akbar. 326 Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 4 perkara untuk orang yang takut. Ni kelebihan takut. Tulis tajuk dia, kelebihan khauf, takut pada Allah Taala itu. Yang pertama, akan dapat petunjuk. Yang kedua, kita akan dapat rahmat. Yang ketiga, mendapat ilmu pengetahuan. Yang keempat, Allah redha kepadanya. Allahu akbar. Tengok ayat-ayat Quran yang kita dalilkan dalam ayat ini. Allah Taala redha kepada orang yang takut kepadanya. Baik. Apa solusi dia? 328, terdapat 2 cara bagi melahirkan rasa takut. Nak melahirkan rasa takut dan rasa khauf kepada Allah Azza wa Jalla itu, yang pertama, menambahkan ilmu pengetahuan. La ilaha illallah. Tak lari dah kita ni. Dia panggil qutbur riha. Paksi tempat kita nak pusing ke mana-mana pun mesti pergi kepada ilmu. Pergi kepada ilmu. Kita perlu mengetahui kebesaran Allah dan kekayaannya daripada segala makhluk. Kita juga perlu mengetahui Allah yang menjadikan syurga dan api neraka serta penduduk bagi kedua-duanya. Jadi kalau kita kenal Allah, ilmu mengenali Allah. Karena itulah kita hari ini di antara ilmu yang kita tak begitu ambil penekanan, iaitulah ilmu tentang sifat Allah dan nama-nama Allah. Ilmu tentang asma'ullahil husna dan juga sifat-sifat Allah. Dia kata saya belajar lama dah sifat. Nah, kalau suruh hafal sifat 20, boleh katakan majoriti kita ingat sifat 20. Mungkin daripada kelicik lagi.
Daripada pasti lagi sekolah rendah lagi pra lagi duk ngapa dak wujud kedam bakar. Nah, tapi waktu nak mengumpat orang duk mana sifat Allah Taala? Kaunuhu samian. Allah Taala mendengar. Tapi kenapa kita boleh mengumpat juga? Tuhan tak dengar ke ketika tu? Ini. Sebab kita hanya hafal, kita tidak menghayati. Nabi SAW sebut dalam hadis, innalillahi Allah Taala mempunyai 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa dia hitung, kira, faham dan amal, masuk syurga. Kita dah kira man ahsaha, siapa dia hitung, masuk syurga. Saya kata kalau setakat orang boleh hafal saja, boleh ingat saja nama Allah Taala ini tanpa memahami, tentulah yang akan masuk syurga awal lagi siapa dia? Siapa? CD dengan kaset. CD dengan kaset, ingat tak ingat dia? Oi, tengah malam pun dia ingat, tengah panas masuk dalam kereta berasak pasal wallahu allazi la ilaha illahu. Nabi kata man asal sini bukan hitung saja, naknya memahami dan beramal dengan muqtada. Jadi insya-Allah saya syorkan kepada para jemaah, belajarlah Asmaul Husna, belajar. Kalau nak tengok huraian ringkas ana dah buat dalam tajuk beriman kepada Allah. Dalam siri-siri beriman kepada Allah ada 3-4 siri kita bincang tentang 99 nama Allah Taala. Sekurang-kurangnya kita kenal nama Allah dan kita boleh memahami satu persatu. Bila kita nak buat benda ni, nak buat maksiat, Allah Al-Jabbar, Al-Muntaqim, jadi ada nama. Bila kita rasa susah hati, Ar-Rahman, Ar-Rahim, jadi ada Al-Halim, Allah Ta'ala yang lemah lembut, kan? Jadi bila kita berdosa, At-Tawwab, Al-Ghaffar, jadi nama ni sesuai dalam semua keadaan. Nak buat maksiat, Jabbar, Allah Ta'ala ni maha gagah perkasa, jangan main-main. Susah hati, Halim, Allah Ta'ala maha lemah lembut. Kesian belas, jadi Allahu Akbar. Ambillah ilmu tentang Asmaul Husna ini, sangat menarik. Kalau tuan-tuan nak baca buku yang cantik, nama dia Ma'allah, ditulis oleh Dr. Salman Al-Audah. Buku ni sudah ada dalam bahasa Inggeris. Saya tak tengok dalam bahasa Malaysia, belum ada lagi. Sebab dia hurai, saya rasa menarik dengan huraian dia. Banyak juga buku Asmaul Husna di sini, tapi nak kait dengan matahari, dengan tu bulan, itu semua tu agak sukar lah. Sukar. Saya kalau tanya saya nak ambil mudah-mudah yang nak ambil rujukan agak sukar. Tapi sekarang ni dah ada dah buku-buku terjemahan dalam bahasa Indonesia ada. InsyaAllah kita pakai usahakan biar keluar dalam bahasa Malaysia tentang Asmaul Husna yang ada tapisan lah. Kalau tidak agak jadi pelik sangat. Baca kok ni dia jadi macam ni, dia nak pergi alah ke dunia pula. Siapa dia amal dengan Asmaul Husna ni, dia akan jadi gagah perkasa. Menega dia tak pergi ke ke takut ke Allah, dia pergi ke bisnes, dia pergi ke hebat, boleh jadi boleh terbang atas angin, boleh naik atas laut tanpa tak payah pakai boot. Itu jadi Asmaul Husna nama Allah ini untuk nak takut ke dia, tapi kita guna untuk dunia. Itu masalah. Baik, yang kedua, memandang kepada semua orang yang takut. Kita tengok orang takut kepada Allah Taala, memerhatikan kelakuan mereka dan mendengar perkhabaran mereka. Hal ini ibarat kanak-kanak yang tidak takutkan ular, kerana dia tidak mengetahui ular itu boleh menyebabkan kebinasaan. Kalau ular ke budak main dia. Tapi kalau orang tua tengok, lompat selalu kan. Sebab kita tak tahu benda. Kita perlu juga mengetahui ketakutan itu seperti kayu cemeti. Kayu cemeti digunakan bagi menghalau seorang manusia ke arah kebahagiaan akhirat. Namun, sekiranya inginkan kebahagiaan di akhirat, maka tidaklah elok perasaan takut itu berlebih-lebihan sehingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Jadi pagi tadi dalam kuliah subuh saya dah hurai ayat 16-17 daripada surah As-Sajdah yang kita baca pagi Jumaat, kan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi kita kena ada dua, khauf, takut, tama, mengharapkan. Jadi kalau kita takut je saja, kita akan jadi kecewa nanti. Harap saja, kita akan jadi liberal. Tak apa, tak salah pun, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Pengampun. Sudah, lari pula dia. Maka diringkaskan di sini, takut dan harap itu dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, bagi mereka yang sentiasa melakukan dosa maksiat, perlu takut pada Allah. Orang yang buat dosa banyak, kena beri hadis-hadis yang menakutkan. Bagi mereka yang taat, tak melakukan dosa,
sepatutnya meletakkan takut dan harapan kepada Allah Ta'ala pada peringkat yang sama. Jadi sama banyak ya. Khauf dengan raja sama banyak. Yang ketiga, apabila menghampiri mati, orang dekat nak mati dah, kita lebihkan sudut raja. Jangan pergi dekat nak mati duduk bisik. Moci, nak mati dah tu. Awak lah dulu duduk ngopak orang kuat. Dah, duduk ngatur orang kawan ni pakai mati tengah selalu dah, tak ada. Ketika itu kita kena pergi sebut benda-benda yang baik. Insya-Allah Allah Maha Pengampun. Makcik pun banyak solat, banyak sedekah. Jadi kita beri harapan-harapan saja. Itu dia panggil orang dekat nak mati. Tapi orang hak tengah leka ni, gak kena beri hadis yang menyebut tentang azab. Orang yang sama banyak, seimbang di antara khauf dengan raja. Allahu akbar. Kata Nabi, la yamutanna ahadun minkum, jangan mati seorang kamu kecuali dia bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Allah terima dia sebagai hamba yang diterima. Nah, kalau waktu tu nak pergi ceramah lagi, jangan. Tak ada pasal dah kita dah. Akhir sekali tengah-tengah mati kawan tu, tak tahu apa nak. Kalau baca dalam adab pergi ziarah orang sakit ni, salah satu daripada adab yang tak baik ziarah orang sakit ni, kita bawa tukang mandi mayat pergi. Dia tengok, Allah, mari dah. Jadi masalah bagi dia dah. Tengok-tengok dia, mari dah. Jadi dia terkejut tengok tukang mandi mayat. Lainlah kalau makcik-makcik ni sama-sama kawan dia, itulah dia dia tidak. Tapi kita ni anak ni buat mari pakcik tukang mandi mayat, mari dah. Tak boleh. Itu je masalah dah. Allahu akbar. Baru ni ada satu kes orang minta izin nak kebumikan di kubur di pondok. Kata buku apa nak kebumikan? Tak mati lagi, baru nak mati. Kata minta tanah kubur dah nak mati. Subhanallah. Dia kata takut dia pak ustaz payah nak cari. Ada juga lagu ni kata. Kita tanya buku apa nak kebumi ni? Dia tak mati lagi. Baru duduk rancang nak mati baru. Ada buat lagu ni kata. Allah, macam-macam cerita orang ni. Nah. La haula wala quwata illa billah. Tengok. Jadi bagi manusia yang berada dalam keadaan ini, kita kena letak di antara khauf dengan raja. Bagi orang yang dekat nak mati, tak ada lagi. Nak menakut apa lagi dia? Dia tak boleh buat maksiat dah. Boleh lagi. Dia hanya mengharapkan rahmat Allah SWT. Ketika itu kita hanya boleh bilang kebaikan-kebaikan yang dia buat. Mudah-mudahan dia teringat apa kebaikan dan dia boleh mengucap 2 kalimat syahadah di akhir hayat dia. Jadi itu yang panggil khauf. Lepas tu dia ada lagi perbahasan, perbezaan antara khauf dengan khasyah. Khauf ni takut Allah Taala satu perasaan. Berbeza kita takut ke rimah, ke serigala, takut ke benda ni, itu lain. Allahu akbar. Sebab takut kepada benda-benda tadi, takut depan dia ya. Kalau dia tak ada, takut tak? Jadi kita takut kepada Allah Taala ni takut yang berterusan, tak ada masa. Sebab Allah SWT Hayyun. Ini sifat Allah, Hayyun la yamut. Baik. Perkara yang ketiga pada menyatakan zahid. Apa nama zahid? Ataupun disebut dengan nama zuhud. Zahid ataupun zuhud. Zuhud itu adalah bencikan dunia dan berpaling daripadanya. Ni tajuk sedap ni hari ni. Zuhud ni. Dah, banyak orang menggunakan zuhud bukan di tempat dia. Banyak ni. Tengok. Kita tengok definisi dulu, lepas tu kita tengok definisi kita pula tentang zuhud. Sebahagian ulama mengatakan zuhud adalah meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut kesenangan akhirat. Duk kenapa tu? Tak mahu dah. Dunia belaka tu. Saya nak pergi ke akhirat. Baik. Beberapa pandangan tentang zuhud. Yang pertama, sebahagian ulama berkata menyimpan barang mengikut kadar keperluan yang diyakini keadaannya. Jadi kita rasa kita nak hidup 20 tahun lagi, kan? Kita punya sebulan 3,000. Jadi kita kira untuk 20 tahun berapa juta? Lepas tu lebih pada tu habis infak belaka. Yang lain pula kata meninggalkan segala yang dituntut, tidak memberikan apa-apa melainkan hanya akan habis di akhirnya. Ada kata tak sudah ambil berapa lah, pakai biar gitu. Sebab kalau kita kumpul banyak mana pun akan habis juga. Sebenarnya ni yang kita nak tanda yang betulnya di sini. Zahid ataupun zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji, menyebabkan ia akan kasih akan Allah Ta'ala dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia. Manusia pun kasih dengan dia dan Allah Ta'ala sayang dengan dia. Dalilnya sabda Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah
wazhar fi ma aidin nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dengan kehidupan dunia. Kita. Nescaya Allah akan mengasihimu. Dan zuhudlah kamu kepada barang yang ada pada tangan manusia, nescaya manusia akan mengasihimu. Kita orang jadi tak suka dengan kita sebab kita banyak duk minta, banyak minta. Minta orang itu, minta orang tak suka minta-minta ni. Jadi pasal itulah kita tak usah nampak nak benda orang. Kita tak payah minta. Tapi kita maklumkan saja. Maklum tak apa, minta tak boleh. Itu dia panggil kaedah. Mana kalau kita duduk minta dengan orang-orang yang tak suka, tapi dengan Allah tak minta, Tuhan marah. Itu berbeza. Allah Ta'ala marah kita tak minta, manusia marah bila kita minta. Mari pula dia ni. Boleh lepas ada dah. Marah lalu tak? Bagi salam tak jawab. Suruh anak jawab. Assalamualaikum. Mak tengok dah orang tu mari tak? Tutup pintu cepat-cepat. Anak keluar jawab. Mak tak ada, mak kata dia tak ada. Jadi jangan main budak ni. Mak kata dia tak ada. Jadi kena pula kita. Mak kata dia tak ada. Ajar nak suruh menipu. Baik, kunci bagi menjadikan seorang itu zuhud adalah dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi dia balik kepada cara nak jadi zuhud tu dengan apa? Dengan kita mempunyai ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam ayat ini, ayat cerita Qarun ni, wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Zuhud adalah sebahagian daripada faedah orang yang menuntut ilmu. Zuhud juga boleh dibahagi kepada beberapa peringkat. Tengok kita duduk peringkat mana ni. Peringkat zuhud ni sikit. Peringkat yang pertama, seorang yang zuhud ketika hatinya cenderung kepada dunia. Kita ni minat tak minat dunia ni? Minat dah. Tapi kita cuba kawal. Maka tetapi dia bersungguh-sungguh melawannya, maka ini bukan zuhud tapi permulaan bagi zuhud. Macam kita hari ni, kita minat ke dunia kan, tapi kita coba kontrol. Pilih hak betul-betul halal, kita ambil. Itu dia panggil dah mula nak zuhud dah tu. Dulu dah mazhab lain dulu, mazhab asalkan dapat. Lepas tu kita taubat dah. Ni ada kan, tanya ustaz saya dapat ni tender banyak sekian-sekian, yang peratus yang tak baik tu saya nak bagi, nak macam mana nak. Jadi dia kira nak dapat dulu, lepas tu dia nak bersih kemudian. Hak ni permulaan zuhud dah, dia mula memilih. Pilih ambil yang baik-baik dulu. Peringkat yang kedua, hatinya liar pada dunia dan tidak cenderung kepadanya. Ni tak say dunia dah ni. Hal ini disebabkan kerana dia mengetahui dunia dan akhirat tidak boleh dihimpunkan bersama, maka dengan murah hatinya ditinggalkan dunia itu kerana dia mengetahui akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi orang ni dia tahu dah keadaan sedemikian. Dia tahu keadaan sedemikian. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, tak lima atas. Peringkat ketiga, bahawa hati seorang itu tidak cenderung pada dunia. Dia merasakan tiada perbezaan sama ada dunia itu wujud ataupun tidak. Bahkan dia merasakan harta benda di sini adalah seperti air. Ni peringkat hak ketiga. Ni hak tak terliur langsung ke dunia ni. Ini. Jadi peringkat zuhud yang kedua adalah yang lebih tinggi dan sempurna. Ini kerana seorang yang membenci sesuatu akan merasa bimbang, sama seperti apa yang dikasihi. Hal ini terjadi tak kala beberapa orang laki-laki mencela Rabi'atul Adawiyah. Beliau berkata kepada mereka, sekiranya hati kamu tidak cemar, nescaya kamu tidak akan mencela kehidupan dunia ini. Jadi itu cerita Rabi'atul Adawiyah ni. Cerita dia menarik. Menarik tak menarik cerita Rabi'ah? Menarik, tapi tak betul. Cerita yang dia cabar Hasan Basri itu, dengar dah cerita? Sedap juga cerita dia. Katanya Hasan Basri pergi nak pinang Rabi'atul Adawiyah ni. Ketika itu Rabi'ah sudah janda. Jadi dia nak pergi pinang, maka Rabi'ah cabar dia berapa soalan. Kalau boleh jawab ni, boleh ambil. Jadi waktu kita kaji, bilakah Rabi'ah ni lahir? Jadi ulama tarikh kata Rabi'atul Adawiyah lahir pada tahun 100. Tahun 100. Hasan Basri wafat tahun 110. Mana budak umur 9 tahun sudah jadi janda, Hasan Basri nak pergi pinang dia. Logik tak logik?
Itu dia ceritanya. Jadi makna lepas pada tu, cerita dia berdebat dengan Hasan Basri tu out dengan sendiri sebab tak pernah sabar. Umur 9 tahun Rabi'ah sudah janda, mari berdebat dengan Hasan Basri yang sudah umur 100 tahun. Jadi banyak cerita-cerita kita ni dalam buku-buku cerita ni, bila kita cek dengan fakta, memang agak bermasalah. Oh, ini ada dalam kitab ni. Kita bukan soal persoalkan kitab, kita soal dari sudut metodologi kajian. Logik ke tak logik? 9 tahun baru umur beza. Tak pernah sabar. Jadi Hasan Basri sudah umur 100 tahun, sudah umur yang maknanya 110 meninggal. Rabi'ah tahun 100 baru lahir. Jadi dia kata Rabi'ah dah janda, Hasan Basri bagi nak pinang dia. Jadi mana sabar kata. Tak tahulah, takut zaman tu orang nikah umur 6 tahun 7 tahun lagi dah. 9 tahun dah janda, wallahu alam. Tapi biarlah kita ambil mana sabar. Sama juga cerita. Orang ni boleh solat 1000 rakaat satu malam. Banyak dalam cerita ni. Oh, ni syekh ni satu malam dia solat 1000 rakaat. Baik, awak bagi. Daripada malam lepas Isya sampai subuh berapa jam? 7 jam. Anggaran. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jam. 10 jam kali dengan 60 minit jadi berapa? 60 minit 1 jam. Kali dengan 10 jam 900 minit. Kalau dia solat 1000 rakaat, berapa seminit berapa rakaat? Apa cuba bagi? Boleh buat ada? Gini. Lompat lagi pada ayam patut lagi. Itu dari sudut logik. Tapi Allah tak nak bagi keramat kepada dia, wallahu alam. Tapi biarlah kita bercakap tu, biar orang dengar, orang tak giling kepala lah. Ada benda khawarik, dia panggil benda khawarik. Khawarik mana benda yang melasa adat, tapi hukum adat juga kena ambil kira. Menasabah kena bagi dengan 1 minit berapa rakaat ada. Orang solat tarawih pun orang solat tarawih pun ada juga minit dia kan. Walaupun satu nafas je Fatihah. Baiklah. Tengok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terdapat 3 perkara yang menyebabkan zuhud. Kita pergi kepada zuhud itu sebab-sebab nak jadi orang zuhud ni. Tak apa kalau tak berhenti makan rehat pun tengah hari ni moga kita duduk zuhud ni. Kenapa? Tengah-tengah bincang bab zuhud suruh berhenti pula. Jadi tak pernah sabar. Kita cuba nak praktik selalu. Belajar ni biar praktik lah dah. Yang pertama, takut terhadap seksaan api neraka, iaitu zuhud bagi orang yang takut pada Allah. Jadi orang yang takut pada Allah Ta'ala, dia tak depan dia tu seksaan Allah Azza wa Jalla, maka dia tinggalkan dunia ni. Yang kedua, suka pada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama. Ia adalah sifat zuhud bagi mereka yang berharap dengan rahmat Allah Ta'ala. Ibadat yang disertakan dengan harapan adalah lebih afdal daripada ibadat yang disertakan dengan takut. Takut je dia ni. Jadi kita yang kedua ni kembar, nak pada akhirat dan takut pada azab. Yang ketiga, perkara yang lebih tinggi bagi zuhud adalah membesarkan Allah. Kenapa tinggal benda ni? Allah SWT suruh syiarkan. Dan berpaling selain daripada Allah, iaitulah membersihkan hati terhadap Allah dan menghina pada suatu yang lain daripadanya. Zuhud itu adalah bagi orang yang arifin. Mana orang arifin ni orang yang sangat kenal Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, zuhud yang lebih sempurna adalah zuhud pada setiap perkara yang ada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya dunia ni kita tinggal tak mahu belaka. Allah je ada di dunia dan di akhirat. Tahap zuhud yang lebih rendah daripada itu adalah zuhud pada dunia sahaja. Sama ada harta, kemegahan ataupun berseronok dengan kenikmatan ataupun lain-lain. Manakala zuhud yang lebih rendah daripada itu adalah zuhud pada harta saja. Jadi kita zuhud harta saja, zuhud dunia saja. Yang ketiga, zuhud belaka. Aku buat amal ni lillahi ta'ala, syurga pun tak mahu juga. Jadi katanya hak tu hak paling tinggi sekali darjat. Walau macam mana pun dia tidak bercanggah dengan kita nak kepada syurga, takut pada neraka. Sebab itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis Nabi kita baca. Cuba tengok dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah beri pada aku syurga, jauhkan aku daripada neraka. Jadi Nabi ajar suruh kita minta sedemikian. Tapi itu dipanggil perbahasan di sini dari sudut martabatnya. Orang yang paling tinggi dari darjat
dia semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Macam syair yang orang duk baca tu, apa ni, ilahi lastu firdausi ahla tu, wala aqwa ala naril jahimi. Jadi orang tu bukan makna dia tak mahu syurga. Bahasa kiasan, bahasa tak, ilahi lastu firdausi ahla, aku ni bukan layak dengan syurga ni, tapi aku tak mampu juga nak pergi ke neraka. Jadi kita minta fahabli taubatan, berilah kepada aku taubat, beri kepada aku taubat. Jadi itu dipanggil ayat kiasan. Macam kita lah dak, orang mari jemput kita, ustaz minta ceramah sikit, kita takkan nak kata saya lah paling layak tajuk ni. Semua orang kata tak layak dengan saya tu, cari orang lain lah yang lebih sesuai kan. Jadi kita dengan Allah Ta'ala, orang panggil bercakap malu-malu, nak syurga tapi saya ni tak layak dengan amalan ni. Itu bahasa kiasan. Jadi janganlah, kadang-kadang ayat-ayat macam ni perlu kepada penjelasan. Baik, kita pergi kepada perbezaan antara zuhud dan fakir. Zuhud adalah sifat seorang yang terasing daripada dunia kerana taat. Zuhud ni, kita mengasingkan diri daripada dunia kerana taat, tetapi dia berada dalam keadaan mampu menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesenangan. Artinya, kita ada harta, tapi harta kita tidak menghalang kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sampai peringkat dia bertaraf jutawan kan, tapi sahawah belakang imam. 10 minit nak azan, ada di masjid dah. Setiap minggu awal sangat, setiap bulan khatam Quran. Gua nak senyap dah, tak mau. Berat sikit ni, terperanjat. Ada, saya kenal secara peribadi lah, orang ni memang orang pakar besar, tapi lepas solat subuh jangan cari dia, tak ada. Dia duduk dalam bilik dia senyap. Dia kata, ana semenjak daripada remaja dulu sampai hari ni dah taraf profesor besar ni, hebat orangnya, tak akan keluar daripada rumah ini kecuali 2 juzuk Quran aku murajaah dulu setiap pagi. Subhanallah, 2 juzuk Quran setiap pagi. Tengok orang lagu ni masih wujud. Jadi dunia ada di tangan dia, tapi akhirat di hati. Itu dia panggil zuhud. Yang benarnya akhirat duduk di mana? Duduk di hati. Kita ini dua-dua adalah hati masalahnya. Akhirat duduk di hati, dunia ada di hati. Itu dia kontra tu. Tak, sekali ada di masjid, sekali ada di tempat lain. Yang masalahnya tempat lain banyak pada hak masjid lagi. Jadi letih. Namun sekiranya seorang itu terasing daripada dunia pada ketika dia gemar dengan kehidupan yang penuh berkesenangan, tapi tidak mampu mendapatkannya, maka itu namakan fakir. Dia ni nak sangat ke dunia, tapi memang dunia tak ada. Itu orang fakir. Tapi orang zuhud ni, dunia ada di tangan dia, tapi akhirat di hati. Itu tak ada masalah. Berapa ramai kita tengok orang kaya-kaya, orang kaya. Saya tak, di Malaysia ni saya kurang nak menamakan orang, tapi kalau di kita lah di masa duduk di Madinah dulu, student, ada family. Kadang-kadang orang pelajar-pelajar ni pergi jumpa seorang syekh, orang kenal belakang lah, kalau sebut nama Syekh Muhaisin, tak tahu dia ambil mana duit, tak tahu. Sekali dia bagi duit ke student ni 3,000 seorang dia bagi. Tak tanya apa, tulis nama je tanya. Tak tanya mu ada masalah apa, hak mari tu dapat belakang. Subhanallah, dia ambil mana duit ni. Bulan Ramadan jangan tanya. Makanan dengan infak fisabilillah, sampai kita kadang-kadang terbaca hadis Nabi. Nabi kata 2 orang yang kita boleh dengki dengan dia, iaitulah orang yang ada duit, dia menghabiskan infak fisabilillah. Kita pun tengok orang ni berasa nak jadi kaya serta-merta, sebab balik nak bantu orang ni, nak tolong dalam bidang dakwahnya, nak tolong dalam bidang ni, sebab kita tengok orang hebat. Tengok orang alim pula, subhanallah. Kalau tuan-tuan baca dalam blog saya tu, tajuk dia Akhlaqul Kibar. Tengok dalam blog bahasa Melayu, tajuk dia akhlak orang yang berjiwa besar. Cuba baca. Ada seorang sahabat, dia beritahu dia baca cerita ni dah 30 kali. Setiap kali dia baca, dia menitiskan air mata. Akhlaqul Kibar. Dalam blog Abu Anas tu ada akhlak orang yang berjiwa besar. Subhanallah, orang jiwa besar. Seorang syekh, nama dia Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah ta'ala. Orang ni dengki dengan dia, pergi dakwa ke kerajaan,
Sahabat mereka dia kena tangkap, garing, masuk penjara. Lama-lama mati kawan tu. Yang buat nanya dengan dia tu, Syekh juga mati. Orang bagi tahu dia, Syekh, alhamdulillah bulan tu dah mati. Biasalah, musuh mati, alhamdulillah lalu dah. Syekh kata, la, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia pergi ke rumah kawan tu, pergi jumpa keluarga dia. Ada masalah, ada lepas pada ayah mati ni ada masalah ke, ada susah ke, ada ni saya punya tempat saya duduk di sini, tolong beritahu saya kalau ada masalah, tak cukup makan, tak cukup makanan, tak cukup duit, saya akan bantu. Jangan bimbang, ayah kamu tak ada, saya nak bantu. Subhanallah, orang berjiwa besar. Tengok, mati kawan tu, dia pula nak pergi infak kepada anak kawan tu. Subhanallah. Kita hari ni 5 sen tak aku beri dah. Dia tu. Dah. Macam mana tak nak? Ini orang sifat yang zuhud. Akhirat adalah hati, dunia ni di tangan. Ya kita nak macam mana nak tukar channel hari ni supaya dunia duduk di tangan, akhirat duduk di hati. Jadi tak apa. Bukan maknanya zuhud ni. Zuhud ni kena tunjuk kita ni baju tak gosok. Orang tanya, kenapa tak gosok ustaz? Zuhud. Tengok kereta pula, Masya Allah tak basuh lama dah. Kenapa tak basuh kereta? Zuhud. Ini nama dia malah, bukan zuhud lah. Ni orang malah, bukan orang zuhud. Orang zuhud lah. Zuhud ni dia tidak menonjol. Sebab dunia bagi dia, kalau dunia hilang tak ada masalah, kalau akhirat hilang itu bermasalah. Jadi macam mana kita nak tukar channel kita? Kita kena belajar, baca kisah zuhad, kisah orang-orang yang hebat macam ni. Kita akan terasa betapa kita ni kerdil di hadapan orang-orang yang hebat. Subhanallah. Jadi beza antara zuhud dengan fakir. Kena beza kita ni. Kita ni taraf fakir ke taraf zuhud? Ada dia. Ataupun taraf malah. Dia dua tu je. Rasa duduk di taraf malah, apasanya dah. Tengok kereta tak basuh, zuhud. Kita ni buat ustaz lagu tu lah. Oh, tak gosok hari ni. Zuhud Syekh dia kata. Kita kata zuhud malah mu ni. Mana ada istilah zuhud pasal jenis lagu ni. Gosok baju tak jadi masalah. Kan? Bila nak apa ni, Nabi kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala tu indah, dia suka kepada keindahan. Tak jadi masalah tu. Tengok, ni hadis ni 2352 ni memang ramai orang tanya. Hadis Nabi kita berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matilah aku dalam keadaan miskin. Ada orang mari tanya saya, ustaz, saya tak nak doa ni. Habis saya tak nak jadi miskin, ustaz. Saya nak jadi ahli kopra. Sedap juga dah. Tuan-tuan nak doa ke tak doa ni? Tengah duk buat bisnes ni. Macam mana nak jadi miskin? Jadi doa ni perlu kepada penjelasan. Tengok saya huraikan dalam penjelasan dalam nota kaki kita tu. Huraian dia kata apa? Dalam Tuhfatul Awazi, maksudnya, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, iaitulah hiduplah aku dalam keadaan merendah diri dan mempunyai rasa memerlukan pertolongan. Miskin di sini maksudnya kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Miskin di sini dengan makna tawadhu'. Jadi kalau kita faham makna dia, boleh doa ni. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidup aku dalam keadaan tawadhu', dalam keadaan berhajat kepadamu. Itu makna miskin. Jadi kalau kata miskin sesok, papa ke dana, Nabi tak suruh kita jadi papa ke dana. Kan? Nabi suruh minta berlindung daripada fakir. Minta berlindung daripada kefakiran. Jadi tiba-tiba kita nak jadi fakir pula. Kenapa? Ini ayat. Baca dia punya nota kaki itu penting sebab nak memahami makna Allahumma ahyini miskinan. Kalau salah faham ini, ada orang yang baca, saya tak mahu ustaz doa ni. Tak. Sama juga macam orang pergi ke Madinah. Bila kita kata saya nak doa mati di Madinah, tuan-tuan boleh amin? Ramai tak amin? Dia kata nanti dah ustaz, anak kecil lagi lah. Macam-macam alasan lagi. Dia tak mahu saya doa mati di Madinah. Kita kata bukan mati lon ni, saya pun nak balik juga, anak saya pun kecil lagi. Bila sampai tempoh nak mati, kita minta, ya Allah, sampai dah ajal aku mati di Madinah. Itu maksud dia. Nak atau tak nak? Kalau saya doa nak amin ke tak ni? Tak derah terjawab tu. Dia kata rugi ustaz mati Madinah. Mana ada kubur perdana tak?
Madinah kan dia landai gitu, letak gitu je. Kita suka sangat anak kita mari bina atas tu macam-macam, mari pasal bunga lah. Ani pun tak tahulah. Saya orang tengok dalam internet betul ke tidak, wallahu alam. Dia mari jual alat kaset pula. Oh, jadi pasal Quran 24 jam kemak dia. Macam-macamnya reka cerita. Baik, itu tidak zuhud tu lah tu. Jadi ketahuilah seorang fakir adalah apabila seorang itu berpada dengan apa yang ada padanya daripada rezeki Allah serta tidak tamak dalam menuntut harta, maka pangkatnya lebih hampir kepada pangkat orang zuhud. Jadi orang zuhud itu, dengan kesimpulan dalam bab zuhud ini, maksud zuhud di situ bukanlah kita tu hidup dalam keadaan miskin, papa kedana, la. Maksud zuhud di situ, yang maksud ini iaitulah apabila kehilangan dunia tidak menyebabkan kita duka cita. Yang duka citanya hilang ke akhirat. Banyak kalau kita baca dalam sejarah-sejarah sahabat-sahabat kan. Orang sahabat ni bila dia mari tengok-tengok terlepas solat jemaah, apa jadi? Dia bagi sedekah kebun dia tu, sebab kebun ni lah aku hilang solat jemaah. Itu cerita yang masyhur diceritakan. Jadi kita hari ni macam mana kita boleh duduk dalam keadaan yang ada hari ni, tak payahlah. Oh, tak apalah kalau nak jadi zuhud gak. Hari ni saya lupuh semualah aset-aset saya tu, saham-saham, kebun-kebun pergi jual belaka dah. Dah pakat pergi duduk pondok belaka. Itu duduk pondok pun kalau duduk main minta hak orang, tak zuhud juga. Tak. Dia zuhud itu iaitulah apabila akhirat berada di hati, dunia dia ada di tangan. Setakat tu yang mana dunia ni tak masuk di hati kita. Seorang sahabat dia bagi tahu, dia kata, "Ustaz, saya ni semenjak saya berniaga, saya tak pernah bagi rasuah. Tapi syarikat saya dapat je tenda." Kata bahaya zaman lo ni, mana boleh jual Quran pun orang nak rasuah. Jual Quran minta rasuah di sekolah. Jadi macam mana awak buat? Dia kata tak ada apa, saya rasuah mak saya je. Dia rasuah ke mak dia. Pagi-pagi assalamualaikum, dia hantar nasi buku ke mak. Tanya mak, esok nak kabu ke nasi dagang? Hantar. Sebelum pergi kerja, lepas selesai anak sekolah, bawa nasi ke mak, pergi duduk buang dengan dia, buka nasi dia, buat air dia, minum, saya pergi ke pejabat. Tak pernah saya keluar bagi rasuah kepada mana-mana pihak, tapi syarikat saya dapat je tenda saya masuk. Tengok. Mak Allah, tengok ni orang zuhud. Ini kita doa, kena bayar ni. Kalau tidak kita punya tenda tak jadi ni. Kita beria-ria nak bayar. Tanya selalu, awak nak bawa persen, yang penting lulus saya punya barang. Lepas tu nak dakwa kita zuhud, hayat, jauh sama sekali. Jadi kita berhenti kepada bab yang ke-20 tentang sabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi